A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan pada hari ini dan insya-Allah pada hari ini kita akan bicarakan satu topik yang menarik, iaitu bagaimana berubahnya hubungan silaturahim di antara sesama muslim. Dewasa ini kita diperlihatkan dengan hubungan antara sesama masyarakat semakin lama semakin renggang. Kesibukan dengan kerja dan tiada ruang untuk bersama telah menyebabkan hubungan di antara kita semakin lama semakin jauh. Natijahnya, tiada lagi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sehingga apa yang berlaku di sekeliling kita sudah tidak dihiraukan. Kehidupan masyarakat merupakan antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang perlu diikuti oleh semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, iaitu agama, dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Al-Imran ayat 103. Manusia khususnya umat Islam telah diikat dengan ikatan tali Allah, iaitu Islam, yang berfungsi memperkukuhkan kedudukan sama muslim. Jika dilihat kepada perintah dalam ayat tersebut, maka tidak seharusnya berlaku perpecahan antara sama muslim sekiranya ikatan yang dibina adalah bertunjangkan agama Islam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Kefahaman tentang hidup masyarakat ini juga bertitik tolak daripada penciptaan manusia itu sendiri yang terdiri daripada lelaki dan wanita, sehingga bertibaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala menjadi suku kaum yang bertamadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lelaki dan wanita serta menjadikan dalam bentuk kaum, bangsa yang berbeza-beza adalah untuk saling mengenali antara satu sama lain. Keadaan ini boleh dilihat pada tahun-tahun sebelum ini apabila manusia dari seluruh dunia berhimpun di tanah suci Mekah. Mereka datang di segenap pelosok dunia dalam keadaan dan kondisi persekitaran yang berbeza. Justru itu nilai sebenar tali silaturahim antara muslim adalah mengenali semua manusia tanpa mengira warna kulit, bangsa yang tertentu. Namun, menghampiri kepada akhir zaman ini, salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak berlaku pertelingkaran dan perbalahan sehingga hubungan silaturahim terputus. Situasi ini makin jelas berlaku di serata pelosok dunia dengan tujuan utama mereka adalah tahta dan harta. Perpecahan ini turut melibatkan kaum kerabat dan sahabat handai terdekat yang menyebabkan institusi kekeluargaan mulai retak dan akhirnya mencetus perbalahan yang berlarutan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ketika telah selesai, rahim berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, ada apa? Rahim menjawab, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari perbuatan memutuskan silaturahim. Allah berfirman kepadanya, tidak puaskah kamu jika aku menyambung kamu, iaitu rahim, dan aku memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskanmu? Rahim berkata, ya, hamba puas. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu adalah untukmu. Abu Hurairah berkata, bacalah ayat itu, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah jika kamu mahu firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulikannya telinga mereka
dan dibutakan penglihatan mereka. Surah Muhammad ayat ke-22 hingga ayat ke-23. Gambaran ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang munafik. Sekiranya mereka berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan peperangan, sudah tentu mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi dan pasti tidak akan memberikan apa-apa pertolongan kepada kaum muslim. Jika mereka tidak membantu kaum muslim itu, maka mereka telah memutuskan ikatan kekeluargaan itu antara mereka dengan kaum muslimin yang lain. Ini merupakan larangan membuat kerosakan di bumi secara umum dan larangan memutuskan silaturahim secara khusus. Perintah untuk berbuat baik dan menyambung ikatan kekeluargaan adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak, terutamanya ibu bapa. Dalam hal ini, ibu bapa perlu membawa dan memperkenalkan anak-anak kepada saudara mara terdekat agar hubungan silaturahim akan terus berkekalan walaupun generasi mereka sudah tiada. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu sahaja. Tersebar dan berkembangnya aktiviti perniagaan sehingga isteri membantu suami dalam perniagaan, memutuskan silaturahim, banyak kesaksian yang palsu, tersembunyinya kesaksian yang benar dan tersebarnya pena. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peringatan baginda Nabi SAW ini tertumpu kepada situasi masyarakat Muslim yang hanya mengucap salam kepada orang tertentu sahaja. Perkara ini pasti membawa kepada berlakunya situasi hubungan silaturahim yang mula renggang antara masyarakat. Hal ini semakin getir apabila sikap sombong dan tidak mahu bercampur antara masyarakat timbul dalam diri setengah individu. Akhirnya, apabila berlaku sesuatu musibah, maka tiada tempat bergantung yang mampu disandarkan oleh mereka. Islam menjadikan hubungan silaturahim sebagai salah satu bentuk hubungan yang utama melalui petunjuk dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sebagai etika yang berprinsip dalam agama. Menurut Islam, perkara ini adalah sesuatu yang besar kerana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahawa sekiranya seorang memutuskan tali silaturahim, bermakna dia juga telah memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Manusia yang suka memutuskan tali silaturahim tidak akan merasai ketenangan sebagaimana mereka yang mempunyai ramai kenalan dan ikatan kukuh sesama manusia. Hal ini cukup untuk membuktikan bahawa silaturahim merupakan perkara yang besar dalam Islam, bahkan merupakan penyebab kepada seorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Muslim. Antara lain, silaturahim juga merupakan sesuatu yang akan menjadikan seorang itu dimurahkan rezeki dan memperolehi keberkatan dalam kehidupan. Memutuskan silaturahim merupakan salah satu bentuk kerosakan kepada muka bumi. Perbuatan ini secara jelas akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Petanda akhir zaman ini sudah jelas kemunculannya di masa ini dan akan datang dalam pelbagai bentuk yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.